Rancangan ini dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat. Kembali kita di dalam rancangan Fulus yang dibawa khas kepada anda semua oleh Affin Islamic Bank. Hari ini kita ada satu topik yang sangat-sangat membuat saya tak boleh tidur malam. Kerana ia adalah topik yang memang berkenaan dengan saya juga, iaitu kereta pertamaku. Nak beli kereta ni, apa yang kita nak juga beli, nak beli. Apa yang patut kita lakukan? Sabar. Tengok Fulus dulu, baru buat keputusan macam mana nak membeli kereta. Jangan lupa terus menyaksikan rancangan Fulus. Hei mama, mari ikutku. Hei papa, mari ikutku. Mari bersama naik keretaku. Sekarang ni semua orang nak beli kereta, tapi di dalam rancangan Fulus kita akan cuba menerangkan kepada anda bagaimanakah cara untuk melakukan pembelian kereta ini secara syariah. Hari ini kita ada bersama iaitu Yang di-Pertua Yadim dan juga penasihat syariah Affin Islamic Bank, Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni ada konvensional dengan perbankan Islam, kan? Okey. Boleh kita terangkan sikit tentang yang konvensional dulu? Kita ceritakan yang konvensional dulu. Ialah berkenaan dengan kenderaan. Memang kenderaan ni adalah sebagai satu perkara yang diperlukan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW disebut antara tiga kebahagiaan umat Islam ataupun orang mukmin. Pertama, rumah yang selesa, rumah yang lapang. Yang kedua, kenderaan yang baik. Dan yang ketiga, jiran tetangga yang baik. Ini ada tiga. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan adalah hadis yang sahih. Jadi sebab itulah maknanya setiap daripada kita nak kenderaan, tetapi kenderaan yang baik seperti mana kata Nabi tadi, bukan saja yang selesa, tetapi cara kita nak mendapatkannya mesti cara yang halal. Betul. Kalau dalam konteks persoalan tadi, kalau kita pergi kepada bank konvensional, dia mudah saja. Bank konvensional ni apa saja yang dilakukan berasaskan kontrak loan ataupun pinjaman. Okey. Dan bila saudara Afli nak beli kereta, pergi kedai nak beli kereta, nak minta pembiayaan daripada bank konvensional, dia akan bagi loan lah. Mana 90% ke 100% ke terserah lah. Dan dia akan kenakan faedah. Ya, berasaskan kadar semasa. Dan ini faedah-faedah inilah yang dah hasil daripada kontrak pinjaman, itu dianggap riba. Kerana dalam Islam, pinjaman ini bukan sifatnya untuk mendapat keuntungan. Pinjaman ini sifatnya untuk kita buat kebajikan. Dia ada beza. Konvensional, pinjaman untuk keuntungan. Islam, pinjaman untuk kebajikan. Apa beza dia? Beza dia, kalau kita buat kebajikan, saya bagi RM1,000 pada saudara Aflin, saya minta balik RM1,000, tak boleh lebih. Baik. Kalau saya minta walaupun 0.00001% pun, itu boleh. Dianggap riba dan diharamkan oleh Allah SWT. Kalau orang yang dah membiayai kereta mereka dan dia kata, dia tengok Fulus, alamak, dok cakap tak boleh. Kan, dan dia kata mengikut syariah tak boleh. Apa yang dia boleh buat sekarang? Kita masih boleh membiayai secara Islam. Maknanya kena dipanggil, kalau istilah bank tu, distrukturkan balik. Distrukturkan balik, okey. Restructuring. Kita pergi kepada bank, kita kata nak selesaikan hutang kita dengan bank konvensional. Jadi bank Islam lah yang akan selesaikan, dan kita akan berakad baru dengan bank Islam dengan menggunakan prinsip dan pendekatan yang dipatuhi oleh syarak lah. Dan dalam kerangka perbankan Islam hari ini, banyak bank dia menggunakan prinsip apa yang disebut sebagai al-ijarah summal bai', ataupun ringkasan dia AITAB, ataupun dipanggil dalam bahasa Melayu mudah kita ialah sewa beli. Maknanya bank itu apabila seorang
pelanggan nak beli kereta, bank akan membelinya dan menyewakan kepada pelanggan untuk tempoh masa maksimal. Sekarang ni pembiayaan kenderaan adalah 9 tahun. Maknanya maksimal katakan 9 tahun, penghujung 9 tahun itu bank akan menjual kembali kepada pelanggan dengan harga yang paling minimal lah, kata RM10 ke, sebab keuntungan itu dah diperolehi melalui sewaan. Maknanya itu prinsip yang kita gunakan dalam perbankan Islam. Tapi ada juga bank yang buat macam setengah-setengah bank, dia menggunakan prinsip baik bisaman ajil atau BBA. Dia beli dan dia jual terus, dan pelanggan dia terpaksa membayar harga tangguh tadi. Itu cara nak membezakan bank Islam dengan bank konvensional. Kerana bank konvensional dia berasaskan pinjaman. Dia hanya bagi duit, dia harapkan orang tu bayar balik dengan kadar yang lebih tinggi. Tapi bank Islam ini, dia tidak boleh bagi pinjaman, bagi duit begitu saja. Dia kena membeli. Bila membeli ni, dia kena ambil ownership, ambil risiko, dia kena ambil dia kena memilikinya. Barulah dia boleh sewa ke, dia boleh jual balik. Itu yang membezakan secara hakikinya antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Produk-produk Islamik yang ada di luar sana untuk pembiayaan banyak ke? Banyak. Kita sebenarnya itu yang hebatnya Islam tu. Dia mempunyai pelbagai prinsip, pelbagai pendekatan yang membolehkan dan menyantuni keperluan masyarakat. Kerana prinsip-prinsip ini bukan prinsip-prinsip baru. Betul lah, bank itu benda yang baru. Zaman Nabi tak ada bank. Kan? Tapi bank itu adalah satu wahana ataupun satu institusi yang membolehkan penyaluran dana daripada orang yang ada banyak duit kepada orang yang memerlukan duit. Sebab itunya ada bank. Tetapi dalam konteks Islam, kalau kita nak mengislamkan bank itu, kan, bukan bagi dia suruh mengucap syahadah saja. Kan? Perolehan macam mana bank dapatkan duit itu perlu cara Islamik. Dan macam mana dia nak membiayainya perlu cara Islamik. Jadi sekarang ni kita akan keluar sana untuk berbincang dan bertanya kepada orang-orang di luar sana pemahaman mereka tentang pembiayaan secara Islam, dan juga adakah mereka dah beli kereta yang baru. Mari kita saksikan. Pada ketika saya buat pinjaman kereta tu, saya masih lagi belum faham tentang perjalanan sektor kewangan ni. Pinjaman dengan bank Islam. Tetapi saya taklah berapa pasti plan mana yang saya pilih. Baiklah, itulah dia pendapat orang kawan-kawan kita di luar di sana. Doktor ada tak fatwa yang dikeluarkan mengenai pembiayaan secara Islam? Ada tak fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan? Fatwa secara khusus berkenaan dengan perbankan Islam memang dah ada. Majlis Fatwa pun sudah mengeluarkan fatwa. Memang kita tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan pembiayaan secara Islami ini. Bukan saja di Malaysia, bahkan di peringkat antarabangsa pun sudah ada. Kalau dulu lain, kalau mungkin tahun 60-an, 70-an ketika bank Islam tidak ada, banyak fatwa-fatwa yang mengharuskan penggunaan bank-bank konvensional kerana pada waktu itu tidak ada alternatif. Itu yang kebanyakan ulama menggunakan prinsip darurah. Darurah maksud dia apabila tidak ada, maka kita diharuskan untuk pergi kerana soal keperluan. Bila perbankan Islam sudah ada, di Malaysia kita ada 17 perbankan Islam, bank-bank Islam termasuk Affin Islamik. Jadi tidak ada alasan lagi kalau kita susah, payah dan sebagainya, kerana bab halal haram yang menentukan kita ke syurga neraka ini tidak boleh main-main. Betul. Okey, sekarang ni saya ada satu soalan ni tapi kita kena pergi komersial dulu. Dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. وأمن خاطري وثبت جناني ربي هب لي هدى وأطلق لساني. Each day across China, Muslims face west to pray towards Mecca, the birthplace of Islam. On a single journey of faith, to take part in the ultimate act of devotion. The story holds that long before the great prophet Abraham,
Before Adam and Eve, even before creation, there was a holy place, the celestial house of God. It is called the Kaaba. Don't ask me where I am coming from or who is my father. It is Islam brought me to this place. I've been praying in that direction for years and years and years. Now I'm going to go there. It's just amazing to me. It's a dream come true. Can't believe it. Let's go right here. I'm always not comfortable in a big crowd. So now you're the biggest crowd. It's a test itself. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi di dalam rancangan Fulus yang dibahas oleh Affin Islamic Bank bersama saya Aflin Syauqi dan juga tetamu saya Dr. Ashraf. Kita ada seorang tetamu lagi dan tetamu ini merupakan seorang yang kalau nak jumpa dia selalu di internet. Pasal saya banyak dapat email daripada dia. Mana dia dapat email saya pun saya tak tahu. Tapi mungkin kita boleh tanya lepas ni mana dia dapat email saya. Dan juga dia melakukan bisnes melalui internet dan hari ini dia telah bersudi untuk bersama kita. Mari kita berikan tepukan untuk Irfan Khairi. Ya. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, sekarang ni saya nak tanya pasal kereta pertama Irfan. Apa dia? Kereta pertama saya. Kereta pertama saya kereta tempatan. Kereta tempatan Okey. Jadi bila kita beli kereta selalunya kita kena membiayai kereta tu kan. Kita selalunya kan. Dah dapat beli kereta cash tak sekarang ni? Kereta pertama dah bayar cash dah. Ya. Alhamdulillah, selamat dah kau. Alhamdulillah. Baik. Okey, jadi pendapat Irfan sendiri tentang pembiayaan secara Islam. Okey, pembiayaan secara Islamik ni lah pendapat saya lah. Walaupun tadi Aflin tanya saya kereta pertama, sebenarnya saya ada beberapa buah kereta. Kereta-kereta kemudian alhamdulillah membiayai secara Islamik. Tapi saya rasa tanggapan masyarakat sekarang ni, contoh macam ada kawan saya tanya saya kan, dia baru balik daripada beli kereta, dia baru balik daripada nak beli kereta, dia kata, "Mak IK." Dia pergi perbankan Islam, dia kata, mahal lah interest rate perbankan Islam ni. Anda saya dengar dia cakap interest rate. Kat situ pun dah silap lah. Mana adanya interest rate kan? So mungkin sebenarnya tanggapannya adalah ramai orang tak tahu lagi tentang konsep seperti yang doktor sebutkan tadi, konsep tentang kontrak pinjaman versus kontrak jual beli tadi tu. Dok, kenapa ada orang cakap interest rate tinggi tu? Kenapa dia boleh cakap sampai macam tu? Ini persepsi sebenarnya. Persepsi yang sebenarnya tidak benar sama sekali. Dia macam kita pergi pasar, kita nak beli barang-barang, kita kena compare, kita kena buat perbandingan harga. Betul. Dan hari ini pun perbankan Islam kita ada 17 bank-bank Islam yang ada di pasaran. Itu baru 17 yang dikatakan bank-bank Islam. Dia ada bank konvensional yang ada Islamic window pun ada juga. Ada 6 lagi. Dan ada 6 international Islamic bank. Jadi kalau kita, sebelum kita kata mahal dan murah ni, sepatutnya kita pergi semua bank ni. Biasanya perbezaan dia 0.1%, 0.2% dan sebagainya. Tetapi masih lagi kompetitif persaingannya. Maknanya satu bank konvensional dengan satu bank Islamic itu mungkin perbezaan dia tidak ketara, tetapi dengan bank contohnya mudah antara Affin Bank dengan Affin Islamic. Kadar dia tak akan jauh beza. Kerana dia sentiasa akan bersaing antara satu sama lain. Apa yang menyebabkan orang bukan Islam nak pergi kepada pembiayaan Islam ni? Salah satu perkara yang menarik kalau kita bercakap soal pembiayaan kereta ni, yang membezakan paling ketara ialah soal Islamic banking ni atau perbankan Islam, dia lebih telus. Telus dari kata dia tidak ada hidden fee, dia tidak ada hidden charges. Konvensional dia banyak hidden charges ni. Sebab bank-bank sekarang ni dia tengah beradu untuk dapatkan fee based income yang lain daripada pembiayaan ni. Tetapi bank Islam tak boleh. Dia tak boleh bagi fee yang lain daripada akad jual beli tadi. Sebab Islam itu agama yang bersifat adil. Dia adil kepada Islam, dia adil kepada bukan Islam. Dia perlu jelas dari segi kontrak ni. Tak boleh ada kos sembunyi ni. Tiba-tiba kena bayar RM50, tiba-tiba kena bayar RM100. Kalau didapati ada perkara-perkara itu dalam perbankan Islam, biasanya mereka akan dipenalisekan ataupun didenda oleh penasihat-penasihat syariah sendiri. Sebab itulah perkara ini yang saya kira yang perlu difahami oleh
masyarakat di luar sana, sama ada orang Islam dan bukan Islam. Okey, kita sebut pasal masyarakat di luar sana. Sekarang kita bertanya kepada masyarakat di luar sana tentang pandangan mereka tentang pembiayaan secara konvensional dan pembiayaan secara Islam. Ya, bagi kita saksikan. Adakah gaji kita itu mampu untuk membayar kereta tiap-tiap bulan? Kalau you punya gaji tak cukup, jangan beli kereta. Satu tanggungjawab komitmen yang besar. Bila kita nak bayar beberapa, mungkin 5, 6, 7, 800 ke 1000 sebulan, bukan satu komitmen yang kecil. Itulah dia apa yang dikatakan oleh kita di luar sana. Sekarang ni Irfan, saya nak tanya, Irfan mengajar kursus-kursus mengenai membuat bisnes, apa benda semua. Ada tak menerapkan ciri-ciri pembiayaan atau pembankan Islam dalam kursus-kursus Irfan sekarang? Okey, melalui kursus saya sebenarnya kebanyakannya mengenai perniagaan, tetapi selain daripada mengajar, saya juga menulis artikel untuk beberapa majalah dan akhbar tempatan mengenai kewangan, dan dalam artikel-artikel saya ada menerapkan juga mengenai perbankan secara Islamik ini. It's very important untuk kita jugalah untuk faham and be more calculative lah, seperti rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, dan untuk lihat all this yang transaksi yang kecil-kecil ni sebenarnya kalau kita nak jimat-jimat sikit-sikit ni, tapi long term sebenarnya kita rugi banyak. Tapi bukan rugi siap the money saja, duit saja, tetapi rugi dari segi akhirat nanti. Rugi dari segi kita menggunakan riba tu nanti. Jadi sebagai orang Islam, kita sepatutnya sekarang dah tak ada fikir lagi dah. Kita kena buat pembiayaan kereta kita secara Islam. Macam mana dari segi pandangan Islam sendiri, adakah kita boleh memilih apa saja kita nak, ataupun adakah yang berpatutan saja, macam mana? Sebenarnya itu asas muamalah Islam ni, dia tidak ada prinsip yang ketat. Dia umum. Maknanya kita harus kalau kita nak memilih sesuatu pun perlu melihat ukur baju sendirilah, sama ada kita berkemampuan dan sebagainya, untuk mengelakkan daripada bebanan hutang yang akhirnya menyebabkan kita tidak mampu untuk bayar hutang. Tetapi dalam konteks ini penting saya nak jelaskan, sebagai penjual dalam prinsip Islam, penjual mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada pembeli. Maknanya dia perlu memastikan kenderaan, katakan dia nak jual kenderaan second hand tu, dia mesti cerita serba-serbi berkenaan dengan kenderaan yang dia nak jual. Dia tak boleh kata, dia tahu masalah gearbox ni akan berlaku, dia bom baiki ala kadar, dia pun jual kenderaan dia. Masa orang tanya dia, kenapa you jual kereta you ke I ni? Dengan harga sedemikian rupa. Sebab I nak tukar kereta BMW lah, contohnya. Tapi rupa-rupanya sebenarnya dia cuba nak menyorokkan elemen yang defect tadi, elemen yang yang boleh menyebabkan kenderaan tu rosak dan sebagainya. Itu satu penipuan. Itu satu penipuan, dan ini yang disebut sebagai kalau dalam istilah syaraknya, dia boleh ada nilai khiyarul aib. Maknanya kalau berlaku penipuan sedemikian, pembeli boleh mendapatkan kembali haknya. Dan ini perkara-perkara yang penting dalam Islam untuk memastikan keadilan itu bukan hanya kepada penjual tetapi juga kepada pembeli. Okey, apa kata sekarang ni kita pergi ke commercial break dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Fulus. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. At the heart of Islam, there is a story about a place that always was.
God doesn't look to your face. God doesn't look to your body. God doesn't look whom you are, millionaire or what. God is looking for what? Your heart. This is what I think of as my light bulb moment. This was the moment when all the pieces finally locked and clicked. And I knew that Islam was the religion for me. It's more like a spiritual trip. Yeah, it's more like forgetting what backgrounds that I have or what I'm used to in the office, in the golf course, in the home, and just be near to God. Muslims come from everywhere, from every place and from every walk of life. God, great. You are so great. I thank you to bring me this place. Only God knows what is in my heart. So at that moment of time, I'm alone. Kembali kita di dalam rancangan Fulus yang dibawa khas kepada anda oleh Affin Islamic Bank bersama saya Aflin Syauqi dan juga Irfan Khairi dan juga Dr. Ashraf. Hari ini kita daripada tadi kita dah duduk membincangkan mengenai kereta pertamaku. Okey, sebenarnya kereta pertamaku tu yang sebenarnya kita nak ceritakan adalah macam mana kita nak biaya kereta pertamaku. Tapi bukan kereta pertama aja, kereta kedua, ketiga, keempat yang macam Irfan pun sendiri cakap kan. First kereta dah habis, lepas tu sekarang ni baru kita sedar nak kena buat Islamik, cara Islamik, jadi kita gunakan pembiayaan Islamik. Okey. Macam tadi dah masa break tadi Dr. Ashraf dah cakap masih lagi penggunaan orang Islam terhadap pembiayaan Islam ini masih rendah. Okey, kenapa rasanya? Sebabnya faktor kesedaran. Kesedarannya tidak sampai ke akar umbi. Maknanya selama ni kalau di Malaysia ni perbankan Islam atau sistem kewangan Islam ni banyak dipelopori oleh kerajaan daripada atas. Baik. 83 pun kerajaan yang memperkenalkan Bank Islam. Baik. Lepas tu segala infrastruktur diperkenalkan. Tetapi tidak banyak program-program. Saya rasa inilah kali pertama program seperti Fulus ini diperkenalkan. Tujuannya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat awam tentang apakah sebenarnya perbankan dan kewangan Islam, bagaimana kamu amalah kita ini, pentingnya untuk diamalkan, pentingnya urus niaga ini dilandaskan dengan prinsip-prinsip syarak. Supaya bukan saja seperti mana Irfan kata, keuntungannya bukan saja di dunia tetapi malah di akhirat kelak. Betul. Okey, sekarang ni kita ada soalan daripada penonton kita di studio yang tak sabar-sabar nak tanya soalan. Siapa tu? Silakan saudara. Saya ingin tanya, bagaimana pula dengan insurans kenderaan sekiranya kita menggunakan pembayaran Islam? Bagus soalan tu. Bagaimana pula dengan insurans kenderaan tu? Betul. Sebab itu kita alhamdulillah kat Malaysia bila kita perkenalkan Bank Islam, dia memang prinsip dan falsafah dia kena jelas. Dia daripada A sampai Z, bukan A saja, bukan A sampai B saja, bukan separuh saja. Maknanya kita biaya secara Islam tetapi kaedah lain seperti insurans ni secara konvensional. Insurans pun ada masalah. Kerana insurans itu ada di sana unsur riba yang diharamkan, ada unsur yang disebut sebagai gharar, ketidakpastian, ada juga unsur-unsur perjudian di dalam insurans konvensional. Kerana kita bayar hanya RM100 umpamanya, tetapi kalau berlaku apa-apa kita akan dapat RM100,000. Kita akan 25. Ganda bukan 10 kali, 20 kali, 100 kali ganda. Sebab itulah prinsip yang kita amalkan. Sebab itu bila Bank Islam diperkenalkan di Malaysia tahun 1983, selepas daripada itu terus diperkenalkan takaful 1984. Sebab apa? Sebab tak guna kalau kita hanya memperkenalkan produk pembiayaan secara Islam, guna prinsip jual beli, sewa dan sebagainya, tetapi kita masih lagi menggunakan insurans yang ada nilai riba, gharar dan juga judi tadi seperti mana saya sebutkan. Sebab itulah takaful sebagai alternatif itu penting. Mungkin di lain masa kita akan bincang khusus berkenaan dengan takaful. Tapi apa yang saya nak tekankan, kita biaya secara Islam, insurans ataupun takaful pun kena berasaskan prinsip syariah. Bagus soalan tu. Sekolah mana tu dulu? Bagus soalan tu. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ada? Teruskan. Cik. Okey, nama saya Najwa. Saya nak tanya, sekarang ni saya dalam perbankan konvensional. Jika saya nak tukar ke dalam perbankan Islamik, ada apa-apa kerugian tak yang akan berlaku? Betul. Soalan yang bagus juga tu. Macam mana, Dok? Memanglah tak boleh nafikan bila kita sudah ada komitmen dengan satu bank konvensional,
dan kita nak tukar kepada perbankan Islam, maknanya proses itu akan melibatkan kos dan akan adalah sikit sebanyak kerugian dalam konteks itu. Jadi yang paling penting sekarang ialah soal keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang lebih besar bukan hanya dalam konteks keduniaan tetapi juga di akhirat kelak. Kerana kita nak mengelakkan daripada riba yang diharamkan. Itu yang paling utama sekali lah. Tak apa, rugi sikit tak apa, tak ada halnya. Nanti ujung sana lagi besar kita dapat, betul? Kan? Apa cakap macam tu pula? Tapi itu saya rasa satu poin yang sangat bagus. Kerana kita dah buat benda tu pun dah kira salah. Kan? Dan macam saya ingat dulu ada dalam perbincangan dengan doktor pun cakap, katalah wang yang digunakan sebagai riba ni kita nak kena bagi kepada orang, dan lepas tu dah bagi dah tak dapat pahala, kita kena bertaubat juga. Betul kan? Ini salah satu proses untuk kita taubat juga. Taubat dalam erti kata bila kita sudah melanggari perintah Allah dalam konteks melakukan transaksi secara riba. Sebab ini perkara yang cukup serius, bukan boleh main-main. Kalau dulu nenek moyang kita sampai dia tak nak simpan duit dalam bank lah, sanggup simpan bawah bantal, bawah apa dia korek macam cerita piramid itu memang betul berlaku dulu. Lipatan kain lipatan kain dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita ambil secara mudah. Sebab itu saya kira ini perkara yang mustahak untuk kita ambil secara perhatian, secara serius lah. Baik, itulah dia. Dan terima kasih kerana soalan tu. Kerana soalan tu pun macam awak pergi sekolah yang best-best je. Okey, dan itu saja daripada kami di dalam rancangan Fulus pada minggu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Irfan Khairi dan juga Dr. Ashraf sekali lagi kerana sudi bersama kita untuk memperbincangkan tentang pembiayaan kereta kita ni. Dan kepada mereka-mereka yang kat rumah tu yang dulunya tengah dindong-dindong tak tahu nak buat apa, sekarang ni saya harap anda telah mendapat penjelasan daripada rancangan Fulus ini dan buatlah pilihan yang terbaik untuk anda dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Sebelum tu ada sedikit yang ingin saya peringatkan, iaitu mengenai ada pertandingan kuis di website kami, iaitu di www.tvlhijrah.com/fulus, di mana anda boleh menjawab soalan-soalan kuis dan anda boleh memenangi hadiah. Dan minggu hadapan topik kami adalah ini topik dia, tuan-tuan dan puan. Duit tak ada tapi hati ingin kahwin. Nah, memang ramai orang perangai macam ni kat Malaysia ni. Tapi itulah, kahwin tu adalah benda yang bagus, kan? Dan harus kita percepatkan, jangan kita perlambatkan benda tu. Tapi macam mana kita nak membiayai perkahwinan ni? Anda nak tahu? Jangan lupa saksikan Fulus minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padang dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cium bakau itu, ramai yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, adapun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau dan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama Affin Bank dan Affin Islamic.